Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 16 Mei bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama tengah hari ini. PBB sah keluarkan Malaysia dari senarai State Rome. 10 suspek rancang serangan pada Majlis Pengumuman Keputusan Rasmi Pilihan Raya Indonesia ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak berkuasa Indonesia berjaya mematahkan cubaan untuk melancarkan serangan di Jakarta pada minggu depan dengan penangkapan 10 suspek pengganas. Menurut pihak berkuasa, suspek merancang untuk melancarkan serangan ketika pengumuman keputusan rasmi pilihan raya negara itu yang dijadual pada 22 Mei. Matlamat suspek mencetuskan kekecohan dan menyasarkan seberapa ramai mangsa yang mungkin termasuk anggota polis. Suspek dipercayai anggota Jemaah Ansharud Daulah atau JAD iaitu kumpulan yang dikaitkan dengan militan Daesh. Polis masih giat memburu suspek lain yang disyaki terbabit. Kawalan keselamatan di Jakarta menjelang keputusan pilihan raya juga dipertingkat dengan lebih 32,000 anggota polis dan tentera dikerah berkawal di seluruh bandar berkenaan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengesahkan Malaysia dikeluarkan daripada senarai penandatangan Statut Rome Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. PBB dikatakan telah menerima notis awal daripada Kementerian Luar berhubung penarikan Malaysia. Kerajaan Malaysia telah mengemukakan surat penarikan diri daripada menyertai Statut Rome kepada Setiausaha Agung PBB pada 29 April selaku depository bagi treaty itu setelah mengambil kira semua langkah untuk melaksanakan proses penarikan diri. Kemarin Wisma Putra dalam kenyataannya kesal kerana masih disenarai sebagai negara yang meratifikasi statut berkenaan menerusi laman sesawang PBB walaupun telah mengemukakan surat penarikan. Keputusan kerajaan Malaysia itu selepas mendapat bantahan pelbagai pihak selain gagal mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Misteri kehilangan Ketua Jururawat Hospital Serdang Siti Karina Muhammad Kamarudin yang dilaporkan hilang pada 8 Mei lalu terjawab selepas mayatnya ditemui di sebuah rumah di Cyberjaya semalam. Polis telah menahan 2 lelaki warga asing untuk membantu siasatan. Difahamkan mayat mangsa ditemui pemilik rumah berkenaan selepas dia datang ke kediaman itu untuk melakukan pemeriksaan apabila penyewanya gagal dihubungi sejak seminggu lalu. Mayat ditemui dalam keadaan reput dipercayai sudah meninggal dunia sejak seminggu lalu selain terdapat kesan kelar pada leher mangsa. Kali terakhir Siti Karina dilihat adalah di tempat letak kenderaan Hospital Serdang bersama sebuah kereta pada jam 4 petang hari kejadian. Ketua Polis Selangor, Datuk Nur Azam Jamaluddin dijangka mengadakan sidang media berhubung kes berkenaan jam 2.30 petang ini. Baik, Kerajaan Negeri Kedah mengumumkan bantuan khas sebanyak RM1,000 sempena sambutan Aidilfitri kepada 4,711 penjawat awam serta 316 pegawai lantikan kontrak dan sementara di negeri itu. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir dalam satu kenyataan memaklumkan kelulusan bayaran berkenaan dicapai dalam mesyuarat mingguan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri semalam. Bayaran bantuan berkenaan akan dibuat pada 30 Mei ini bagi membolehkan penjawat awam membuat persiapan untuk menyambut Aidilfitri pada Jun depan. Dalam perkembangan lain, 4 daerah di Kedah dijangka akan menerima kesan daripada fenomena ombak tinggi menjelang Aidilfitri awal bulan depan. Ketua Bahagian Operasi Bencana Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Kapten Saifuddin Abdullah berkata, berdasarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, ia diramalkan berlaku 2 hari sebelum sambutan Aidilfitri iaitu pada 4 dan 5 Jun.
Fenomena dijangka membabitkan ombak setinggi 2.9 meter. 4 dari daerah berkenaan adalah di Kuala Muda, Yan, Kuala Kedah serta Langkawi. Pihaknya turut berharap tidak berlaku hujan lebat pada waktu sama kerana boleh menyebabkan berlakunya air pasang dan banjir di sekitar daerah berkenaan. APM Kedah tambahnya telah membuat persiapan bagi menghadapi sebarang kemungkinan dengan menempatkan seramai 150 anggota dan pegawai di 10 daerah di negeri itu. Penduduk yang tinggal di pesisir pantai turut dinasihatkan mematuhi arahan pihak berkuasa untuk berpindah sekiranya hujan lebat berterusan selama lebih 3 jam. Sebarang aktiviti riadah di tepi pantai juga tidak digalakkan. Begitu juga bot atau sampan kecil yang melakukan aktiviti menangkap ikan. Beberapa kawasan di sekitar Shah Alam Selangor bakal berdepan gangguan bekalan air secara berperingkat petang ini. Gangguan dijangka bermula pada jam 2 petang susulan daripada kerosakan peralatan pam utama di loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 3 SSP3. Menurut Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, Air Selangor Abdul Rauf Ahmad, kerosakan itu menyebabkan pengurangan agihan air terawat sebanyak 40 juta liter harian. Abdul Rauf berkata pihaknya kini sedang berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengambil tindakan penyaluran bekalan alternatif. Ini bagi mengelakkan impak gangguan kepada pelanggan yang berkemungkinan terjejas susulan gangguan itu. Status terkini perkembangan kerja-kerja pembaikan dan gangguan akan dikeluarkan untuk makluman pengguna. Kementerian Pertahanan membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung baki 14 kes skandal land swap yang membabitkan tanah-tanah milik kementerian itu. Laporan dibuat Pegawai Tugas-Tugas Khas Menteri Pertahanan Muhammad Nasir Ismail di Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 10 pagi tadi susulan hasil siasatan Jawatan Kuasa Siasatan Tadbir Urus, Kewangan dan Perolehan yang diketuai Tan Sri Amrin Buang terhadap 16 projek skandal berkenaan. Laporan terbaru itu menyusul selepas 2 laporan awal yang diserahkan kepada SPRM pada 21 Februari lalu membabitkan projek pembinaan kem Paloh di Johor dan kem Malintang di Perak. Antara senarai 14 projek pembangunan melalui kaedah land swap itu termasuk projek penswastaan kem Transit dan kem Regimen 502 Askar Wataniah di Kuala Lumpur yang terlewat 11 tahun untuk disiapkan. Keseluruhan projek land swap itu membabitkan 2,293 ekar tanah milik persekutuan bernilai 4.7 bilion ringgit, manakala nilai projek yang sepatutnya dibangunkan adalah sebanyak 4.8 bilion ringgit. Hanya 5 projek disiapkan, 2 masih dalam pembinaan, baki 9 projek lagi sama ada gagal disiapkan atau masih dalam proses ditandatangani. Kebimbangan kita ialah bukan sekadar kerajaan kehilangan ataupun kerugian dalam bentuk wang ringgit di atas kegagalan projek ini, tetapi juga kita berdepan dengan ancaman apabila pembangunan tidak dibina berasaskan kepada keperluan strategik ketenteraan. Jadi ia bukan sekadar merugikan negara tetapi mengancam keselamatan negara. Ujarnya daripada 16 projek land swap itu hanya 2 yang termasuk dalam pelan pembangunan Kementerian Pertahanan iaitu Pusat Pengajian Nasional di Putrajaya dan Fasiliti Skuadron 323 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Bukit Banang Johor. Manakala baki 14 lagi projek bukanlah satu keutamaan. Tambahnya nasai lagi didapati terdapat pertimbangan politik melebihi kepentingan kerajaan di 13 daripada 16 projek yang dibina itu. Seorang penganggur yang tergamak menikam seorang imam gara-gara mendakwa diganggu dengan bacaan Al-Quran mangsa Ahad lalu dijatuhi hukuman penjara 41 bulan oleh Mahkamah Magistrate Besut Terengganu hari ini. Magistrate Raja Nur Syuziana Shakila Raja Mahmad membuat keputusan itu selepas tertuduh Muhammad Khairinawi 23 tahun mengaku bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap Muhammad Amin Maknur, 37 tahun, dengan menggunakan pisau. Perbuatan dilakukan di dalam Masjid Kampung Apal di Besut Terengganu pada jam 6.30 pagi 12 Mei lalu.
Mangsa yang cedera akibat tikaman itu menerima 7 jahitan di dada kirinya. Tertuduh yang mempunyai rekod jenayah lampau dalam rayuannya mendakwa bertindak sedemikian kerana mendengar bisikan selain menghadapi tekanan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail meluangkan masa melawat Yayasan Kebudayaan Islam Geneva, Switzerland dalam rangka lawatan kerja 3 hari ke negara itu. Beliau yang dijadual menghadiri platform global bagi pengurangan risiko bencana GPDRR disambut oleh pengarah yayasan itu Fahad A. Safian dan Imam Nuruddin Ferjani. Datuk Seri Dr. Wan Azizah meluangkan masa 30 minit di yayasan berkenaan yang menyediakan sebuah masjid, perpustakaan dan kelas pembelajaran bahasa dan pengajian Al-Quran. Rombongan Timbalan Perdana Menteri juga diberi taklimat oleh Safian mengenai aktiviti yayasan itu yang dibuka sejak tahun 1978. Yayasan ini memainkan peranan penting dalam mempromosikan pemahaman mengenai nilai-nilai Islam serta menggalakkan integrasi umat Islam di Geneva dalam masyarakat tempatan. Ekonomi negara tumbuh pada 4.5% bagi suku pertama tahun ini. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus berkata, prestasi positif dipacu oleh perbelanjaan sektor swasta, peningkatan semula pengeluaran minyak sawit mentah selain lonjakan dalam nilai ekspor. Dalam tempoh itu juga, sektor perkhidmatan mencatatkan peningkatan 6.4%, sementara pembuatan menokok 4.2%. Perlombongan dan kuari susut 2.1%, manakala sektor pertanian naik 5.6%. Sektor pembinaan pula naik sedikit 0.3%. Prestasi suku pertama tahun ini susut sedikit berbanding pertumbuhan 4.7% yang direkodkan suku keempat tahun lalu. Antara faktor penurunan termasuk pengurangan perbelanjaan isi rumah selepas tempoh bebas cukai, aktiviti pelaburan yang lemah dan pengeluaran minyak dan gas asli yang merekodkan penurunan. Bagi tahun 2019, Bank Pusat mengunjurkan KDNK pada antara 4.3 dan 4.8%. Golongan autisma sering dilihat seperti kumpulan istimewa yang tidak mampu berdikari kerana masyarakat hanya memandang sifat luaran mereka, walhal mereka mampu untuk bekerja seperti insan lain jika diberi peluang. Namun begitu, masih ada segelintir masyarakat yang prihatin yang mahu membuka peluang kepada golongan istimewa ini untuk mengorak masa depan. Inilah yang dilakukan oleh anak-anak autisma di bawah pengelolaan Badan Bukan Kerajaan NGO Pondokku dalam mengajar mereka mencari rezeki. Kolaborasi antara Pondokku bersama ET Cupcakes dan Bakery telah membawa 1000 harapan kepada anak autisma yang mempunyai minat dalam bidang bakery. Menampilkan set combo istimewa bersempena bulan Ramadan, 30% pembuatan biskut tersebut dilakukan oleh anak-anak autisma ini. Sebenarnya set combo ni kita dah buat 3 tahun berturut-turut. Tahun pertama kita berkongsi rezeki dengan kawan-kawan. Tahun yang keduanya kita buat dengan anak-anak autism daripada Akademi Al-Quran Arayan. Di mana anak-anak kecil kita berjaya menyumbang 13,640 tak silap saya. Kali ini kita buat kelainan dengan pondokku. Bila pondokku anak-anak autism yang meningkat dewasa, meningkat remaja. Bila meningkat remaja kita dapat memberi peluang mereka pekerjaan lah. Setiap hasil jualan akan disumbangkan kepada Akademi Al-Quran, Ar-Rayyan dan Pondokku. Kita menerapkan elemen-elemen ataupun usaha-usaha anak ni lebih kepada menjemput rezeki berbanding kepada mereka mencari rezeki. Okey, dan antara usaha-usaha menjemput rezeki yang anak-anak ni buat ni adalah seperti sedekah subuh, solat duha dengan bacaan surah Al-Waqiah, Rahman dan sebagainya. Salah seorang anak autisma di sini mempunyai kemahiran menghafal dan mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan begitu baik. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا وجدت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Ya, Itu nama surah tu apa? Muka surat berapa? 534 surah Waqiah lepas surah Rahman. Anak-anak autisma di sini diberikan peluang untuk merasai pengalaman bekerja walaupun bukan secara keseluruhan. Menariknya, mereka mampu mendengar setiap arahan yang diberikan dan menjalankan tugasan dengan baik. Selamat Hari Raya Aidilfitri dari kami di Cupcake dari Pondok OKU. Atas nama tanggungjawab sosial dan semangat bulan Ramadan, Maggie meneruskan program tahunan mengedar bubur lambuk pada orang ramai dan masyarakat sekeliling. Bagi tahun ini, Maggie meningkatkan sasaran edaran sebanyak 125,000 cawan berbanding 64,000 cawan tahun lalu di lokasi terpilih seluruh Malaysia. Seperti biasa, setiap tahun bulan Ramadan ni, pihak Maggie melibatkan diri dengan CSR, iaitu memberi peluang kepada setiap pelanggan kita untuk merasai resepi Maggie yang menggunakan Maggie cukup rasa. Benda ni kita telah libatkan selama 14 tahun. Okey, setiap tahun kita mengeluarkan dan untuk tahun ni sahaja kita meningkatkan pengeluaran tu daripada 64,000 tahun lepas. Tahun ni kita melibatkan sehingga 125,000 cups yang kita edarkan seluruh Malaysia untuk pelanggan kita di mana tempat-tempat yang terpilih. Beliau ditemui semasa mengagihkan bubur lambuk Maggie kepada kaki tangan media prima. Dengan slogan Maggie sajian kelainan kita semestinya menjadi pilihan masyarakat Malaysia dalam menyempurnakan masakan juadah berbuka puasa. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, sekurang-kurangnya 5 orang terbunuh dan lebih 30 lagi cedera dalam serangan udara terbaru di Syria. Menurut agensi sukarelawan White Helmets, serangan dilancarkan oleh pasukan tentera Syria yang disokong oleh Rusia mensasarkan bandar Idlib dan Aleppo. Di Idlib, 2 orang dilaporkan terbunuh dan 11 lagi cedera apabila serangan udara menggemparkan penduduk 4 buah perkampungan. Manakala di Aleppo, serangan pada waktu sahur menggegarkan kawasan barat bandar itu menyebabkan 3 orang terbunuh dan lebih 20 lagi cedera. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani satu perintah eksekutif bagi melindungi rangkaian komputer negara itu dari musuh asing. Perintah berkenaan menghalang syarikat negara itu dari menggunakan telekomunikasi asing yang dipercayai boleh menimbulkan risiko keselamatan kepada negara. Trump tidak menyebut mana-mana syarikat secara khusus dalam perintah itu. Penganalisis berpendapat perintah eksekutif itu ditujukan kepada syarikat gergasi telekomunikasi China Huawei. Washington sebelum ini pernah menyuarakan kebimbangan produk syarikat Huawei boleh digunakan oleh kerajaan China sebagai alat perisikan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan, 2 perlawanan Liga Super berlangsung semalam dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertemuan Selangor menentang Kedah di Stadium Shah Alam. Aksi di laman sendiri berjaya dimanfaatkan skuad kendalian B Satinatan untuk melakar kemenangan 3-1 ke atas Kedah, sekaligus turut meminta skuad Lang Merah naik 1 anak tangga ke kedudukan ketiga Liga. Sementara aksi di Stadium Hang Jebat, Melaka berpesta gol membelasah Felda United 6-0. Menerima kunjungan Kedah di Stadium Shah Alam, Selangor bermula garang menerusi percubaan Syazwan Zainun yang terkena tiang seawal minit ke-8. Asakan demi asakan yang dilakukan Selangor akhirnya membuahkan hasil apabila Efedayo Olusegun menanduk masuk sepakan percuma Sandro Da Silva pada minit ke-34. Seminit sebelum rehat, kesilapan penjaga gol Kedah, Ifwat Akmal Cik Kasim menangkap kemas bola dihukum dengan Olusegun mudah menolak masuk gol kedua tuan rumah.
Kedah cuba bangkit pada babak kedua namun percubaan awal Zakwan Adha Abdul Razak tersasar. Sebaliknya pada minit ke-57, serangan balas yang dilakukan Selangor nyata membuahkan hasil. Bermula dari gerakan Sandro, hantarannya tepat kepada Oli Segun yang bermain 1-2 dengan Kesar Kunan sebelum melengkapkan hat-trick pada penampilan sulungnya bersama Selangor. Kedah bagaimanapun sekadar meraih gol sagu hati pada minit ke-64 selepas sepakan penjuru Badra Bakhtiar ditanduk masuk Jonathan Bauman untuk keputusan penuh perlawanan 3-1 memihak Selangor. Kemenangan ini turut menyaksikan Selangor berjaya memintas Kedah untuk berada di kedudukan ketiga Liga mengumpul 21 mata. Sementara itu di Stadium Hanjubat Melaka berpesta gol apabila membelasah Felda United 2-0. Seawal minit ke-4, Melaka sudah di depan gol hasil sentuhan Patrick Richard. Minit ke-25, Melaka menggandakan jaringan kali ini menerusi rembatan Safiq Rahim untuk kedudukan 2-0. Melaka terus ceria pada minit ke-35 apabila Nazrin Nawi menjadikan kedudukan 3-0 hasil percubaan dari posisi seakan sama seperti jaringan Safiq. Seminit berselang, kesilapan pertahanan Felda Tiago Junior pantas dihukum Luka Milanovic untuk aksi babak pertama berakhir dengan kedudukan 4-0 memihak tuan rumah. Bersambung selepas rehat, penguasaan terus disajikan Melaka. Milanovic terus mempamerkan ketajaman apabila menjaringkan gol kedua peribadi pada minit ke-53 membuatkan penyudah selepas kegagalan penjaga gol Nur Azal Razali menampan kemas bola. Dan di penghujung permainan, sepakan percuma Safiq berjaya ditanduk kemas Milanovic yang melengkapkan hat-trick juga menyaksikan kemenangan bergaya 6-0 Melaka ke atas Felda. Buletin 1.30 berakhir di sini. Tarikh keramat 16 Mei tiba lagi, hari bagi meraihkan warga pendidik. Tema tahun ini, Guru, Obor, Hemah Menyinari Pertiwi. Dan kemeriahan sambutan Hari Guru Sekolah Kebangsaan Bukit Jalil, Ibu Negara mengakhiri paparan hari ini. Saya Syahira Izzati Yaakob, salam hormat dan Assalamualaikum.